Okey, ada suara pun. Kejap saya. Dengar suara. Okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada saudara suami dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan mendatangkan tajuk berkaitan dengan peralatan ahli kumpulan kami terdiri daripada saya iaitu Muhammad Saufi, Marina binti Bacin, Diana Izzati binti Abdul Rahim, Eliza Fifa binti Rosli, Raja Kemarjah binti Rasif dan Siti Nurbayar binti Muhammad Yazid. Pengenalan bagi peralatan pertanian tradisional ini. Peralatan pertanian merupakan suatu elemen penting bagi sesebuah pekerjaan aktiviti pertanian. Berbagai kewujudan alatan untuk kerja-kerja pertanian sama ada secara moden ataupun tradisional. Bidang kejayaan dalam bertani adalah alat yang digunakan dalam aktiviti pertanian. Peralatan pertanian tradisional merupakan kaedah lama yang digunakan oleh nenek moyang kita sebelum kemunculan teknologi pertanian moden yang mana peralatan ini memerlukan kekuatan tenaga manusia itu sendiri dan masih relevan sehingga kini. Antara jenis-jenis peralatan tradisional ialah seperti cangkul, tampi, sabit dan lesung kaki. Ini merupakan contoh-contoh peralatan pertanian. Yang pertama ialah cangkul, yang kedua atas kanan ialah tampi, bawah kiri ialah sabit dan bawah kanan adalah lesung kaki. Ini sedikit sejarah cangkul. Definisi cangkul. Cangkul merupakan salah satu jenis alatan pertanian tradisional yang kerap digunakan dalam aktiviti pertanian. Umumnya, alat ini digunakan untuk menggali atau meratakan tanah. Cangkul masih digunakan untuk kerja-kerja menggali yang ringan seperti di kebun dan sawah. Kerja-kerja yang berat menggunakan jentera yang lebih besar. Seterusnya ialah sejarah bagi cangkul. Penggunaan cangkul telah pun diguna pakai sejak zaman purba lagi. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan yang dilakukan oleh ahli arkeologi di Prague, Burbank, penemuan tanah tapak purba dengan bukti aktiviti mencangkul tertua di sebuah ladang di tanah Czech. Alat ini mulanya dicipta pada zaman batu yang terdiri daripada bahagian pemegang dan pemotong yang terletak pada sudut tepat pemegang. Versi tertua alat ini menunjukkan pemegang kayu dan bilah yang diperbuat daripada batu yang diikat pada pemegang. Terdapat belahan pada bahagian bilah yang berfungsi sebagai soket bagi mengikat kedua-dua bahagian ini. Cangkul ini diperbuat sepenuhnya daripada kayu. Ada juga yang diperbuat daripada gading, tanduk haiwan, cengkerang dan kulit kura-kura. Fungsi-fungsi cangkul adalah secara umumnya digunakan untuk menggali dan meratakan tanah. Terdapat juga fungsi-fungsi lain iaitu berfungsi untuk menggembur tanah bagi menghasilkan rongga pengudaraan bagi tanah, memotong akar dan tumbuhan rumpai, mengikis permukaan tanah yang berlebihan. Terdapat 3 bahagian yang terdapat pada cangkul iaitu mata cangkul, penyambung, pemegang ataupun hulu. Mata cangkul ini mempunyai pelbagai bentuk dan saiz dan bergantung kepada keperluan teknikal dan jenis penanaman dalam sesuatu aktiviti pertanian. Kebanyakan bentuk mata cangkul adalah seakan-akan bentuk mata beliung, tetapi mata cangkul adalah lebih besar berbanding dengan mata beliung. Bahagian ini
diperbuat daripada besi yang ditempa, iaitu bahagian hujung mata besi disisipkan besi baja agar mudah dibentuk dan supaya cangkul yang telah siap ditempa menjadi tajam dan boleh digunakan. Mata cangkul ini mempunyai lekukan yang berbentuk U. Bagi sesetengah jenis cangkul, bahagian ini akan menyambungkan mata cangkul dan pemegangnya. Penyambung ini dihasilkan dengan menggunakan besi, iaitu ada lubang dan pipih di bahagian hadapan. Fungsi bagi penyambung adalah untuk menyambungkan bahagian mata cangkul dan pemegang. Penghasilan bahagian penyambung ini adalah melalui proses pengecoran logam. Bahagian ini memainkan peranan penting dalam penghasilan cangkul. Kerana apabila struktur cangkul akan menjadi lebih kukuh dan tahan daya jungkit. Next. Bahagian yang terakhir ialah bahagian pemegang ataupun hulu. Pada kebiasaannya, bahagian ini direka berbentuk lurus, tetapi ada juga jenis pemegang yang berbentuk sedikit bengkok. Jenis pemegang yang bengkok ini dapat mengurangkan keletihan dan ketegangan di belakang badan. Pemilihan kayu yang digunakan adalah bebas. Ada juga cangkul yang diperbuat daripada batang pokok kelapa. Seterusnya ialah tampi. Tampi atau nama lainnya Niur, Ayak dan Badang. Di pantai timur lebih dikenali sebagai Badang. Dianyam rapat dan bingkainya beranyam tulang belut seperti di dalam gambar. Tampi digunakan untuk menghasilkan beras daripada hampa ataupun kutu beras dan sekam. Tampi digunakan secara turun dan naik. Proses itu dinamakan mengangin padi. Proses itu ditampi mengikut arah angin. Hampa tersebut akan jatuh ke bawah tanah atau ditiup angin jika caranya salah. Kegunaan lain seperti dijadikan tempat menjemur ikan, pisang, keripik ubi, tepung dan gula yang telah siap ditumbuk. Jenis-jenis tampi yang pertama ialah tampi bulat, tampi segitiga dan tampi bujur. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan tampi yang pertama ialah buluh, yang kedua rotan dan yang ketiga ialah tali. Cara pembuatan tampi yang pertama ialah sediakan buluh, kemudian buangkan bulu dan kotoran pada buluh tersebut sehingga bersih. Ambil buluh tersebut dan potong kulit luarnya secara memanjang. Potong di sebelah dalam buluh dalam anggaran 0.6 hingga 0.7 cm, tidak terlalu nipis, tidak terlalu tebal dan mesti secara memanjang. Letakkan buluh di dalam bentuk bulatan di atas anyaman buluh dan ikat menggunakan tali secara rapi. Seterusnya sabit. Sabit ialah sejenis alat tangan yang digunakan dalam aktiviti-aktiviti pertanian, termasuklah memotong rumput atau menuai tanam tanaman. Rupanya seperti gula sabit dan bahagian dalamnya tajam. Alatan ini kini telah digantikan secara besar-besaran oleh traktor dan mesin-mesin automatik yang lain. Namun masih terus digunakan dalam setengah kawasan di Eropah dan Asia. Satu alat tradisional yang digunakan dalam bidang pertanian. Sabit juga mempunyai pisau yang melengkung dengan mata yang licin atau bergerigi. Sabit mempunyai pemegang yang diperbuat daripada kayu. Penggunaan sabit yang meluas telah menggantikan penggunaan anak angin yang merupakan alat utama penuai padi pada era 1990-an. Sabit atau penyabit memainkan peranan dalam kerja-kerja memotong batang padi. Sabit juga digunakan di dalam aktiviti memetik buah-buahan, tempatan dan juga buah kelapa. Harga sebilah sabit bergantung kepada saiz, jenis dan kesukaran membuatnya. Besi dari rantai besi gergaji atau spring lori merupakan jenis besi yang paling baik untuk dibuat sabit kerana ketahanannya, ketajamannya dan kelenturannya.
Biasanya bahan makanan contohnya daging dan kayu. Terdapat beberapa jenis lesung iaitu lesung tangan dan lesung kaki. Jenis-jenis ini menunjuk pada cara ia digunakan bagi menembok, iaitu dengan menggunakan tangan atau kaki. Lesung tangan biasanya terdapat dua jenis, iaitu jenis kecil dan biasanya terbuat daripada batu dan jenis besar yang biasanya terbuat daripada kayu dan digunakan secara beramai-ramai. Bentuk lesung kaki. Lesung terbuat dari kayu berbentuk seperti perahu berukuran kecil dengan panjang sekitar 2 meter, lebar 0.5 meter dan kedalaman sekitar 40 cm. Seterusnya ialah cara menggunakan lesung kaki. Cara menggunakan lesung ini ialah dengan cara memijak di hujung batang anak lesung. Biasanya digunakan untuk menumbuk tabir bagi memisahkan kulit daripada beras. Bagi mendapatkan beras, ia perlu ditanti menggunakan meru. Namun begitu, lesung ini juga biasa digunakan untuk menumbuk tanah liat, ditumbuk menggunakan liat bagi membuatkan lapis sayur. Terkadang tanah liat ditumbuk menggunakan lesung ini supaya menjadi hancur seperti sepuk. Sepuk ini kemudiannya akan diuli dengan air untuk membuat lapis sayur. Terima kasih. Okey, kesimpulan, peralatan tradisional ini merupakan peralatan yang penting dalam aktiviti pertanian, yang mana setiap peralatan tersebut mempunyai kegunaan, keunikan dan peranannya yang tersendiri. Walaupun telah banyak teknologi moden pada masa kini, akan tetapi peranan peralatan tradisional ini tetap diperlukan, seperti kata pepatah, yang lama dikenal, yang baru didukung, iaitu ada yang lama tetap diamalkan di samping budaya hidup yang baru. Oleh itu, jelas dapat dilihat bahawa peralatan pertanian tradisional ini tidak dilupakan dan masih lagi digunakan untuk aktiviti pertanian. Terima kasih.